Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, dan sebagaimana biasanya sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita, iaitu kitab Wiqayatul Insan. Dan pada malam ini kita akan menyambungnya perbincangan di muka surat 576. Masih lagi tentang pembahagian sihir. Jika pada minggu lepas kita minggu lepas kita cuti Raya Cina kan, okey. Kalau pada 2 minggu yang lepas kita bincangkan tentang pembahagian sihir menurut Imam Ar-Razi. Jadi pada malam ini kita akan melihat pembahagian sihir yang dibincangkan oleh Imam Ar-Raghib. Imam Ar-Raghib rahimahullah. Dan di muka yang akan bermula perbincangannya di muka surat 575. Baik, kita lihat di sini Imam Ar-Raghib rahimahullah berkata, sihir memiliki banyak definisi. Jadi sihir ni dia ada banyak maksud, ada banyak definisi, yang mana dia kata definisi tersebut antara lain. Jadi Imam Ar-Raghib rahimahullah dia letakkan definisi mengikut kepada pembahagian yang ingin dia senaraikan di sini. Jadi kalau kita rujuk di muka surat 576, kita ada empat maksud yang diberikan oleh Imam Ar-Raghib dalam perbincangannya di sini. Baik, kita lihat yang pertama. Yang pertama di sini beliau menjelaskan sihir ini pada pembahagian yang pertama ialah sesuatu yang lembut dan halus. Sesuatu yang lembut dan halus. Yang mana dia kata di sini seperti perkataan seseorang, sahartus sabi, iaitu aku mengelabuinya dan mengambil hatinya. Dia kata di situ. Jadi saya letak di slide saya di sini. Maksud yang pertama, kalau kita lihat kepada penjelasan yang diberikan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Sebentar ya. Ia adalah sesuatu yang lembut dan halus. Jadi sihir ni difahami sebagai sesuatu yang lembut dan halus yang kebiasaannya ia memikat hati. Dengan maksud yang pertama. Kalau kita rujuk pada penjelasan yang diberikan dalam kitab kita di sini, dikatakan kepada kita, jadi setiap orang yang telah mengambil hati seseorang bererti dia telah menyihirnya. Orang yang mana dia kata kalau kita ni dapat memikat hati, dia seolah-olah dianggap sebagai telah berjaya menyihir orang tersebut. Kerana kita ni kalau dah suka, senang kata, kita ni kalau dah suka, dia tak ingat dah. Kan? Dia rasa semua indah, semua cantik, semua dia ikut. Apa orang tu kata, semua dia dengar. Dia sebab apa? Jiwa hati dia dah terikat. Jiwa dia sudah, maknanya dia dah terpikat. Maka sebab itu, di sini dengan maksud yang pertama ni kan, dia merupakan sesuatu yang lembut dan halus, yang kita tak sangka ia boleh berlaku, sehingga kita pun tak tahu kenapa boleh terpikat. Macam tu kan, kenapa boleh terpikat, kenapa boleh suka. Dia sebab jiwa berkaitan dengan sesuatu yang halus dan lembut. Dan di sini didatangkan juga kepada kita dengan satu ungkapan kata yang mana ahli syair ni biasa menggunakan perkataan yang mana mata terpesona. Bila kita melihat sesuatu kan, kita tengok tak berkelip-kelip kan, tengok macam tu kan, maknanya ni juga dipanggil sebagai sihir.
menurut kepada pendapat Imam Ar-Raghib ni lah kan, sebagaimana ahli syair ataupun para penyair biasa menggunakan perkataan mata yang terpesona. Bila kita dah terpesona melihat sesuatu yang mempesonakan mata kita, kan kita akan lihat je perkara itu tanpa kita mendapati ada cacat celanya pada apa yang kita lihat kerana dah begitu terpesona. Sampai dah tak nampak dah mana kecacatannya di situ. Jadi ini biasalah perkataan-perkataan penyair menggunakan. Kalau dalam bahasa Arab dia kata saharul uyun, mata yang terpesona, mata yang tersihir melihat sesuatu keadaan. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala juga ada menyebutkan dengan menggunakan perkataan tersihir tersebut ya. Yang mana kalau kita rujuk dalam surah Al-Hijr pada ayat yang ke-14 hingga 15, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang keadaan orang yang mereka ini ingkar atas perintah Allah, tidak mahu mengikuti syariat Allah, tidak mahu mengikuti hukum hakam Allah. Jadi mereka ini di hari kiamat, mereka akan mendapat siksaan Allah. Tetapi Allah kata, orang yang begini di hari kiamat kelak, walau fatahna alaihim baban minas sama' fazallu fihi ya'rujun. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, mereka akan terus naik. Laqalu, dalam keadaan yang mana mereka kata, laqalu innama sukirat absaruna. Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bal nahnu qaumun mashurun. Bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Padahal mereka itu sedang melihat sesuatu yang benar. Mereka sedang melihat tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah lihatkan kepada mereka dengan kebenaran, masih lagi mereka deny. Mereka menafikan, yang mana mereka kata, keadaan kami ni, kami adalah orang yang terkena sihir melihat kepada kebenaran ini. Sebenarnya dia nak menafikanlah kebenaran itu, sehingga mereka claim, mereka dakwa diri mereka adalah orang yang terkena sihir. Yang mana kalau kita lihat dalam kitab kita, dijelaskan kepada kita, iaitu dengan dipalingkannya dari kebenaran, di antaranya juga hadis Rasulullah SAW yang mana Nabi ada menyebutkan, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan ada yang tak ubahnya seperti sihir. Kadang-kadang maksudnya begini, kadang-kadang kita ni ada menyebutkan ataupun kita dengar ungkapan kata seseorang, ungkapan yang membuatkan kita meruntun jiwa, baik-baik ayat yang kita baca ataupun penjelasan seseorang tentang satu perkara yang kita rasa, Masya Allahnya, dia rasa macam tersihir mendengar apa yang dia ucapkan, apa yang dia tulis, kan, perkataan-perkataan yang begitu memukau. Ini semua dipanggil sebagai sesuatu yang lembut dan halus. Seseorang yang mana bila dia berbual dengan ungkapan yang lembut, dengan bahasa yang begitu halus, kita ni, jiwa kita akan tertarik. Bila tertarik, ia seolah-olah memukau kita untuk terus dengar, untuk terus ikut apa yang diucapkan. Jadi Imam Ar-Raghib rahimahullah, untuk definisi yang pertama ini ataupun pembahagian yang pertama, dia maksudkan sihir ini adalah sesuatu yang lembut, yang halus. Bila didatangkan di hadapan sesiapa sahaja, ia mampu mempesonakan matanya, ia mampu memikat jiwanya, sehingga dia akan ikut dan dia akan tunduk dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Ini untuk pembahagian yang pertama yang diberikan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Tapi bagi saya yang pertama ini, dia memang tidak ada kena-mengena dengan sihir langsung lah. Cuma itu yang kita fahami sebagai hal yang boleh memikat jiwa, mempesonakan pandangan mata. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada maksud ataupun pembahagian sihir yang kedua di sini. Ringkas saja yang kedua, iaitu sesuatu yang terjadi dengan tipuan dan khayalan. Okay, dengan penipuan dan khayalan, tetapi tidak memiliki hakikat kenyataan. Dia berlaku,
yang menyebabkan kita nampak sesuatu, tapi sebenarnya bukan begitu yang kita lihat. Kerana berlaku penipuan dan ia adalah hal yang mengkhayalkan. Hal ini seperti trik, dia kata, seperti trik yang dilakukan ataupun tipu hela yang dilakukan oleh ahli silap mata dengan memalingkan perhatian dari tipu hela yang dilakukannya dengan kecepatan gerakan tangan. Dia gerakkan cepat-cepat tangan dia sehingga kita tak dapat melihat kebenaran yang kita nampak apa yang dia nak tunjukkan. Ini pernah kita bincangkan dalam pembahagian sihir yang diutarakan oleh Imam Ar-Razi pada sesi kita yang lepas. Jadi kita ada bincangkan tentang bagaimana beliau menjelaskan berkenaan dengan khayalan, hipnosis dan sulap, iaitu ahli silap mata ini pada poin yang keempat. Nanti boleh sekali lagi rujuk kepada perbincangan yang pernah kita tampilkan dalam pembahagian sihir yang ketengahkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Maka sebab itu di sini saya pun nak ringkaskan sahaja maksud yang kedua yang diberikan oleh Imam Ar-Raghib di sini supaya ia tidak menjadi pengulangan kepada apa yang telah saya jelaskan di sesi yang lepas. Jadi kita terus masuk kepada yang ketiga. Jika kita lihat kepada maksud ataupun pembahagian sihir yang ketiga di sini, disebutkan kepada kita ialah sesuatu yang terjadi atas bantuan syaitan. Okey, sesuatu yang terjadi atas bantuan syaitan yang dilakukan melalui suatu jenis persembahan untuk mereka, iaitu untuk syaitan. Dipersembahkan sesuatu kepada syaitan ini yang menyebabkan syaitan tersebut akan membantu kita untuk melaksanakan sihir yang kita inginkan. Jadi hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya. Okay, maknanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala ada sebutkan dalam Al-Quran, dan saya yakin dalam sesi-sesi perbincangan kita ayat ini banyak kali saya tampilkan. Okay, dan ayat ini digunakan sebagai dalil tentang berlakunya ilmu sihir di kalangan manusia, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Maksudnya, tetapi syaitan-syaitanlah yang kafir. Syaitan-syaitanlah yang jahat ni, mereka mengerjakan sihir. Yang mana mereka juga mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi ini perbuatan syaitan. Makanya, bila seseorang, mereka ini ingin mengamalkan ilmu sihir, mereka perlu mendapatkan bantuan syaitan itu tadi, memberikan satu persembahan kepada syaitan supaya ilmu sihir mereka dapat diamalkan ataupun ilmu sihir itu dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Nanti insya-Allah kita akan bincangkanlah ya bagaimana ilmu sihir ini dia boleh menjadi walaupun pada asalnya kita cuma belajar teori, tapi bila diamalkan kenapa dia jadi? Kerana antara sebabnya ialah atas bantuan syaitan la'natullah. Jadi di sini dia kata antara caranya juga bagaimana sihir itu dapat berlangsung ialah kerana orang tersebut dia memberikan sesuatu kepada syaitan sebagai sembahan ataupun sebagai korban, sebagai korban. Jadi yang boleh kita fahami di sini ialah dia mendekatkan dirinya dengan sesuatu kepada syaitan. Contoh, mungkin dia mempersembahkan syaitan ini dengan darah, dengan binatang korban, beri makan kepada syaitan. Itulah yang menyebabkan syaitan bantu dia untuk melaksanakan sihir tersebut. Dan jangan lupa ya jemaah, perbuatan ini adalah perbuatan yang syirik, perbuatan yang tidak dibenarkan. Beri makan kepada syaitan ni benda yang tidak ada dalam agama kita. Kalau seseorang dia melakukan perbuatan tersebut, ia adalah perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga pernah membincangkan tentang perkara-perkara yang syirik ini. Jadi kalaulah itu berlaku, ya, yang menyebabkan syaitan itu bantu, hal ini ada ancamannya dengan api neraka. Kerana ada sebuah riwayat yang mauquf yang diceritakan oleh Salman Al-Farisi.
tentang keadaan dua lelaki yang mana mereka ini satu masuk neraka, satu lagi masuk syurga. Kerana apa? Kerana mereka mengorbankan sesuatu ataupun mereka beri makan dengan sesuatu kepada berhala, kepada sembahan. Ini benda yang syirik. Jika saya ambil satu konteks yang lebih, jika kita beri makan kepada berhala yang tidak bernyawa, yang tidak boleh memudaratkan kita sebab dia mati, berhala ni, boleh menyebabkan seseorang itu masuk neraka ataupun masuk syurga, apatah lagi kalau kita mengorbankan sesuatu untuk syaitan. Dalam riwayat yang mauquf ini, Salman Al-Farisi, dia ceritakan apabila di kalangan para sahabat bertanya, bagaimana keadaan itu boleh berlaku? Bagaimana orang yang mengorbankan sesuatu kepada berhala ini boleh masuk neraka dan boleh masuk syurga? Salman Al-Farisi pun menceritakan, ada pada satu keadaan, dua orang lelaki mereka melalui sebuah kaum. Maknanya di sini, kalau sesiapa yang nak masuk kawasan kaum ini, mereka perlu menyembelih ataupun mengorbankan sesuatu untuk berhala mereka. Datang seorang lelaki yang nak masuk kawasan kaum tersebutlah, tak disebutkan dalam hadis ini ataupun dalam riwayat ini siapa kaum itu ataupun nama kaum tersebut. Yang penting kaum ini ada berhala. Sesiapa sahaja yang nak lalu kawasan tersebut perlu mengorbankan sesuatu untuk berhala mereka. Jadi seorang lelaki ini dia nak masuk. Dia nak masuk kawasan kaum ini. Mereka kata kepada dia, korbankan sesuatu untuk berhala kami. Lelaki yang pertama ini kata apa? Aku tidak memiliki sesuatu untuk aku korbankan bagi berhala kalian. Mereka kata, tak mengapa, korbankan apa yang kamu ada. Jadi apa yang berlaku, lelaki ini dia ambil lalat, seekor lalat, dia korbankan lalat itu, dia bagi, nah, ini untuk berhala engkau. Okey, lelaki ini selamat, dia pun diberikan laluan untuk masuk ke kawasan mereka. Datang lelaki yang kedua. Lelaki yang kedua ini, dia sampai di tempat ini dan mereka beritahu dengan perkara yang sama kepada lelaki yang kedua ini. Korbankan untuk berhala kami dengan sesuatu. Lelaki yang kedua ini pun kata, aku tidak memiliki sesuatu untuk aku korbankan. Mereka kata, tak. Kalau nak lalu kawasan kami ni memang kena korbankan. Lelaki ini pun kata kepada mereka, aku takkan korbankan sesuatu melainkan untuk Allah Azza wa Jal. Ini satu statement, satu kenyataan yang keluar dengan begitu penuh keyakinan oleh lelaki ini, yang mana dia kata, aku takkan korbankan, aku takkan persembahkan sesuatu melainkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang berlaku untuk lelaki yang kedua ini? Dalam riwayat ini menceritakan mereka penggal leher lelaki ini. Mati dia pada waktu itu juga. Inilah yang disebutkan oleh Salman. Lelaki yang pertama, dia masuk neraka. Lelaki yang kedua, dia masuk syurga. Lelaki yang pertama masuk neraka kerana dia mempersembahkan sesuatu bukan untuk, maknanya untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lelaki yang pertama, dia persembahkan sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelaki yang kedua, walaupun lelaki yang pertama dia selamat tadi kan? Okey, dia selamat. Okey, dia diberikan laluan. Lelaki yang kedua, dia mati, dipenggal lehernya. Kenapa dipenggal lehernya? Kerana dia tidak mahu mempersembahkan sesuatu untuk berhala mereka. Tetapi, pengakhirannya, Masya Allah Barakallah, dia di kalangan penghuni syurga. Jelas kepada kita bahawa kita tidak boleh sebarangan mempersembahkan makanan, apa-apa untuk selain Allah. Contoh di sini, syaitan. Dia nak jadikan ilmu sihir dia lebih power, dia perlu persembahkan untuk syaitan. Beri makan kepada syaitan contohnya. Letakkan darah semangkuk ke apa kan, sembelih ayam ke apa untuk syaitan ni, dekat pokok ke, dekat mana-mana lah. Supaya ilmu sihirnya menjadi, ataupun ilmu sihirnya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi kita kena ingat,
perbuatan ini adalah perbuatan yang mana akan bawa kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu amat berhati-hati. Dan sebab itu di sini Imam Ar-Raghib dia meletakkan hal ini sebagai pembahagian yang ketiga, yang mana inilah perbuatan sihir yang dilakukan oleh manusia, yang mana kenapa ilmu sihir tersebut dapat dilaksanakan dengan sempurna, dengan baik di atas bantuan syaitan yang telah diberikan dengan sembahan tu tadi, ataupun telah dipersembahkan dengan sesuatu untuk syaitan tersebut. Ya na'udzubillahi min zalik lah ya. Hati-hati, jauhkan pada perkara-perkara yang begini. Sebab tak selamatlah kita kalau kita buat benda-benda yang begini ya. Saya pun ngeri bila cerita-cerita tentang hal yang begini. Tapi perlu diceritakan juga supaya ia menjadi peringatan untuk diri kita. Sebab begini jemaah, kadang-kadang kita ni terdesak. Kadang-kadang kita ni kita rasa kita tidak ada pilihan dan kita perlu pergi kepada pilihan-pilihan yang begini untuk merealisasikan keinginan diri kita. Tapi kita kena ingat, tidak semua cara itu adalah cara yang halal, cara yang dibenarkan, cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara-cara yang begini adalah cara yang ditunjukkan oleh syaitan untuk menarik kita keluar dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan apa pun yang kita pelajari, ia memberikan peringatan untuk diri kita supaya kita dapat menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okey, baik, kita pergi kepada yang keempat dan yang terakhir untuk malam ini, iaitu sesuatu yang terjadi dengan cara memanggil atau berbicara kepada bintang. Okay, bintang di langit. Okey, bintang-bintang di langit serta mengambil spiritualnya. Maksudnya kita mengambil semangat yang ada pada bintang itu. Jadi ini juga kita pernah bincangkan tentang pada sesi hadis-hadis berkaitan tentang ilmu sihir, yang mana saya datangkan sekali lagi dalam kitab kita, tak menyebutkan tentang hadisnya, tapi saya datangkan sekali lagi hadisnya untuk menunjukkan bahawa bahagian yang keempat ini adalah bahagian daripada sihir, yang mana Nabi SAW ada sebutkan dalam sebuah hadis, man iqtabasa ilman minan nujum iqtabasa syu'batan minas sihri zada mazada. Siapa yang mempelajari ilmu daripada ilmu bintang, iaitu ilmu nujum, bererti dia telah mempelajari sebahagian dari ilmu sihir. Semakin banyak dia pelajari ilmu bintang itu ataupun ilmu nujum ini, maka semakin banyaklah ilmu sihir yang akan dia top up pada diri dia ataupun yang akan ada pada diri dia. Jadi sebab itu di sini bagi saya poin yang keempat ini yang diletakkan ataupun disenaraikan oleh Imam Ar-Raghib dalam kitab kita di sini adalah sesuatu yang bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebab itu dia letakkan yang keempat ini sebagai antara bahagian ilmu sihir bagi pendapat beliau. Jadi kita ada 4 tadi. Yang pertama, sesuatu yang memikat jiwa, sesuatu yang halus, yang lembut, tidak kira yang ada pada penuturan, budi pekerti ataupun apa yang kita lihat. Actually yang pertama itu dia tidak ada kena-mengena dengan ilmu sihir lah ya. Cuma ia berlaku kepada ia berlaku pada apa yang dilihat, apa yang mempersonakan, begitu sahaja. Itu benda biasa yang berlaku, tapi boleh juga disebutkan sebagai sihir. Jadi kemudian yang kedua, kita ada sesuatu yang berbentuk penipuan, bentuk khayalan. Sebenarnya ini pun juga tidak ada kena-mengena dengan ilmu sihir, tetapi kita kata ia telah menyihir pandangan mata seseorang sehingga dia tidak dapat melihat kebenaran. Contohnya dia kata di sini ialah tipu hila yang dilakukan oleh ahli silap mata. Contoh di situ. Kemudian kita ada yang ketiga di sini, iaitu sihir. Dan ini bagi saya ini adalah sihir yang betul mengikut kepada definisi yang lebih tepat, yang mana ilmu sihir tersebut mendapat bantuan dari syaitan. Begitu juga yang keempat di sini, iaitu berkaitan dengan
ilmu nujum. Ilmu nujum ataupun ilmu perbintangan. Saya juga pernah jelaskan dengan lanjut berkenaan dengan hal ini. Nanti boleh rujuklah ya pada perbincangan-perbincangan yang lepas berkaitan dengan ilmu rujum, ilmu nujum yang berkaitan dengan horoskop, yang mana pada waktu itu saya ada jelaskan hukum kita membaca horoskop dan sebagainya. Jadi saya pun tidak mahu menjelaskan lagi kerana nanti dia menjadi bentuk pengulangan yang banyak sangat. Ya, Ustazah ni cakap banyak kali benda yang sama. So saya pun tak naklah berlaku hal yang sedemikian. Yang penting kita lihat Imam Ar-Raghib rahimahullah, beliau telah membahagikan sihir kepada 4 bahagian itu tadi, yang mana saya lihat pertama dan kedua dia lebih kepada hal-hal yang biasa berlaku di persekitaran kita yang tidak ada kaitan dengan sihir itu sendiri, tapi kebiasaannya disebut sebagai sihir. Kemudian kita ada yang ketiga dan yang keempat. Ketiga yang keempat ini ada dalilnya daripada Al-Quran, ada dalilnya daripada hadis Nabi SAW yang menyebutkan ia adalah sebahagian daripada ilmu sihir. Jadi itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan ya keempat-empat pembahagian itu tadi dapat difahami dengan sebaik-baiknya, dan saya juga telah jelaskan tadi jika ada perkara-perkara yang saya sebut ia berkaitan dengan perbincangan di sesi yang lepas, saya amat mengharapkan para jemaah dapat melihat rakaman-rakaman yang lepas untuk lebih memahami. Mungkin ada yang baru mengikuti dan tak dapat ikuti siaran yang lepas, sila rujuk kepada nota dan juga video-video kita yang lepas. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini mendapat manfaatnya untuk diri saya juga, dan dapat menjadi peringatan bersama bagi diri kita lebih-lebih lagi tentang poin yang ketiga itu tadi, di mana memberikan persembahan kepada syaitan supaya ilmu sihir itu menjadi mujarab lah, ataupun ilmu sihir itu dia dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Jadi itu adalah perkara yang syirik, perkara yang mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita jauhi. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan kita dapat bertemu sekali lagi pada pengajian di minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang budiman, ayuh sama-sama kita dirikan kediaman kita di Jannatul Naim kelak. Masjid An-Naim memerlukan sejumlah $500,000 untuk menambah baik ruangan solat dan bangunan masjid bagi keselesaan dan ketenangan ibadah para jemaah. Saya doakan agar setiap infak yang dihulurkan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlipat kali ganda di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.